Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Syukur kepada Allah SWT kerana dengan izinnya kita masih lagi diberi kesempatan untuk sama-sama berada dalam program Generasi Al-Quran secara maya, di mana pada malam ni kita berada dalam siri yang ke-97. Alhamdulillah. Bermakna sejak 13 Ogos yang lepas sehingga ke hari ini kita telah bersama-sama mengikuti program ni sebanyak 97 malam berturut-turut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti mana yang saya maklumkan kemarin, tetamu kita ataupun guru kita atau ustaz atau khalifah kita pada malam ni sudah pun berada bersama-sama kita di secara live di Google Meet ni. Tuan-tuan boleh tengok paparan di skrin tuan-tuan dan puan-puan, iaitu Ustaz Muhammad Syahidan bin Ilyas. Jadi kita mengalu-alukan kehadiran Ustaz untuk membantu kami untuk mengisi program yang kita adakan setiap hari. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, semua Ustaz pun dah ada. Jadi rasanya kita eloklah kita terus mulakan program kita pada malam ni dengan sama-sama kita membuka program dengan baca umum kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, seperti yang biasa, program kita memang terus adakan program menggunakan format yang sama, iaitu setiap malam kita akan baca Al-Quran 2 muka surat. Seperti mana yang tuan-tuan kita maklum bahawa tujuan kita mengadakan baca supaya kita melazimi membaca Al-Quran setiap hari. Tetapi dalam program ni kita akan baca Al-Quran bersama-sama dengan Ustaz. InsyaAllah kita akan baca secara tartil dan ikut bacaan Ustaz, di mana Ustaz akan jadi khalifah, di mana khalifah bacaan Yasin akan memperdengarkan bacaan Al-Quran, kita akan ikut bersama di rumah masing-masing. Itulah sebenarnya segmen ataupun slot yang pertama. Untuk seterusnya, selepas saja kita baca Al-Quran, kita mohon kepada Ustaz untuk terus Ustaz baca Al-Quran, teruskan saja slot yang kedua, itu slot kuliah jam 10 kita. Jadi Ustaz nak minta Ustaz memberikan tazkirah, iaitu merupakan tujuan kami yang kedua mengadakan program ni, iaitu supaya setiap malam kita dapat pengisian ilmu, dapat ilmu sebelum kita tidur, supaya kita dapat meledakkan mata dengan apa, ketenangan, dengan rasa
penyerahan diri kepada Allah SWT. Terusnya selesai slot weekend, insyaAllah saya akan buka majlis kepada sembang-sembang santai ataupun majlis slot interaksi. Dalam slot interaksi ni kita akan benarkan beberapa orang ahli jemaah mengikut sesuai yang masuk untuk bersembang dengan Ustaz. Mungkin nak tanya soalan, mungkin nak kenalan, mungkin nak berkongsi maklumat ataupun nak dan sebagainya, insyaAllah. Jadi dia terhad kerana masa kita mungkin tak cukup, jadi kita akan buka untuk beberapa orang mengikut kesesuaian masa yang ada, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk memastikan program kita berjalan dengan baik dan lancar, saya mohon kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk bersama dalam program ni dengan cara yang pertama, mohon sangat kepada tuan-tuan dan puan-puan kalau boleh tuan-tuan onkan tuan-tuan punya kamera video supaya tuan-tuan terkelihatan pada skrin. Kerana ini adalah sunnah kita belajar di surau, di masjid, di dewan-dewan kuliah di mana guru dapat melihat anak muridnya, anak murid pun boleh melihat guru. Dalam tambahan dalam program kita secara maya ni live, bila kita semua berada di depan skrin, Ustaz dapat lihat kita semua beri perhatian fokus terhadap apa yang disampaikan, maka Ustaz pun lebih bersemangat. Kalau kita tutup, kalau sama juga di sekolah-sekolah, kalau kita dengan anak murid kita tutup semua, nampak nama saja, kita sebagai guru saja yang pasang. Jadi kita pun tak tahu anak murid kita sebenarnya kita bercakap seorang-seorang ke, ataupun anak murid kita memberi perhatian fokus ke tidak. Jadi sebab itu kita mohon kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk buka kamera video tuan-tuan dan puan-puan. Jadi Ustaz pun rasa tuan-tuan fokus, jadi insyaAllah Ustaz akan lebih semangat untuk menyampaikan ilmu kepada kita, insyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kedua, tuan-tuan kalau boleh adab dia jangan mengganggu semasa Ustaz membuat penyampaian, semasa Ustaz membaca Al-Quran nanti, semasa Ustaz memberi tazkirah nanti, mohon tuan-tuan tak membuat bising. Cara dia dalam maya ni adalah kita minta kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk tutup ataupun mute-kan tuan-tuannya mikrofon, senyapkan mikrofon tuan-tuan dan puan-puan. Kerana kalau tuan-tuan buka, on-kan tuan-tuan punya mikrofon, dia akan berlaku gangguan bunyi bising. Kerana kalau dua mikrofon saja terpasang, atau tiga terpasang, nanti bunyi sekeliling akan dengar, menyebabkan apa yang disampaikan oleh Ustaz nanti kita tak dapat dengar dengan jelas. Itulah pengalaman kita dalam Google Meet ni. Jadi, boleh buat itu semasa penyampaian Ustaz. Tuan-tuan semua, senyapkan tuan-tuan punya mikrofon, mute-kan ya. InsyaAllah kita akan dapat dengar apa yang disampaikan Ustaz dengan jelas. Jadi kita pun akan dapat manfaat. Jadi, saya rasa semua pun dah bersedia, tuan-tuan pun dah ada, Ustaz pun dah ada. Sekarang ni tuan-tuan boleh buka Al-Quran. Kita akan baca sambung bacaan surah Al-Quran kita hari ni pada malam ni, iaitu muka surat 195 dan juga muka surat 196. Muka surat 195 dan muka surat 196. Dan kita akan baca surah At-Taubah ayat 48 sampai 61. Kita akan baca surah At-Taubah ayat 48 sampai 61. Jadi, kalau tidak ada apa-apa dah, jadi saya rasa saya nak serahkan kepada Ustaz. Jadi, dengan itu, saya mempersilakan Ustaz Al-Fadil, Ustaz Muhammad Syahidan bin Ilyas untuk meneruskan program kita. Dengan segala hormatnya, silakan Ustaz. Okay, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Jadi kita mula teruslah kan. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk muka surat 195. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad ibtaghawul fitnata min qablu. Abu lakal umur hatta ja'al haqqu.
وظهر أمر الله وهم كارهون منهم من يقول ذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا على الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله يعذبهم بها في الحياة الدنيا وأنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمهون ومنهم من يلمزك في الصدقات ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها إن لم يعطوا منها إذا هم يسقطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله
hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlih. Qalu hasbunallahu sayu'tinallahu min fadlihi wa rusuluhu inna ilallahi raghibun. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ألفت قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم صدق الله العظيم. Sadaqallahu azim. Ustaz Abdul Rahim, saya boleh mula kot? Ya, silakan. Okey. Sekali lagi, yang saya hormati Ustaz Abdul Rahim, Ustaz Haji Muhammad Aziz bin Abdullah, kemudian mantan pengetua saya lah, iaitu Puan Hajah Nolilawati binti Abdul Aziz, kalau ada dalam grup kita ni. Sebab, ada sebab bekas pengetua saya yang cadangkan nama saya lah untuk join program kita pada malam inilah, dan juga tak lupa juga kepada ada sahabat saya dari sekolah saya terjumpa pula dekat sini, iaitu Cikgu Muhammad Azam. Tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu dan juga bapa-bapa yang saya hormati sekalian, jadi saya teruskan dengan sedikit tazkirah lah kita pada malam ni. Pada malam ni kita meneruskan pembacaan baca Quran kita ni, iaitu surah At-Taubah ayat hingga ayat 61. Okey, dalam surah Taubah ni banyak diceritakan tentang kisah kisah peperangan. Okey, cuma untuk malam ni saya nak cerita sikitlah satu kisah, iaitu kisah peperangan yang berlaku ketika zaman Nabi Muhammad SAW, dan peperangan ini juga diceritakan dalam surah Taubah lah, iaitu Perang Tabuk. Di mana Perang Tabuk ni pada tahun ke-9 Hijrah Rajab, ataupun lebih tepat lagi pada bulan Oktober tahun 631 Masihi. Dan diceritakan juga sebenarnya Perang Tabuk ni merupakan antara perang yang terakhir lah yang telah dihadiri oleh Nabi Muhammad SAW. Dan lokasi Tabuk ni, sebenarnya Tabuk ni merupakan satu tempat yang berada di utara semenanjung Arab. Mungkin sempadan dengan Jordan lah, tempat yang agak jauh jugalah. Ketika perang tersebut berlaku, sebenarnya cuaca dia dalam keadaan yang panas terik. Dan Tabuk ni merupakan satu destinasi yang padang pasir lah, yang jauh dan menyukarkan para musafir untuk sampai ke sana lah. Okey, jadi sebenarnya dalam Perang Tabuk ni, bila Nabi Muhammad SAW sampai ke sana, sebenarnya tak berlaku peperangan. Tak berlaku peperangan secara bersemuka lah. Pemimpin tempatan ketika
Nabi Muhammad SAW sampai di sana, mereka ni minta untuk berdamai lah. Pemimpin tu antara pemimpin yang ada masa tu lah, nama dia Yohana bin Ru'bah, iaitu ketua Ilya, ketua satu tempat ni lah. Mereka ni keluar daripada tempat mereka ni untuk buat perjanjian perdamaian lah dengan Rasulullah dan juga bayar jizyah lah, bayar macam perlindungan lah. Okey. Jadi mungkin kita tertanjanya lah, kenapa perang Tabuk ni penting lah bagi kita sebagai umat Islam, kita kena tahu. Sebab sebenarnya dalam perang Tabuk ni, walaupun tak berlaku pertumpahan darah kan dalam Al-Quran, sebab apa? Sebab ketika perang Tabuk ni berlaku, sebelum tu lagi lah, terserlah lah golongan-golongan kan. Kita pernah dengar perkataan munafik ni kan. Kan sebenarnya kita tak boleh suka-suka hati kita nak kata orang tu munafik dan sebagainya. Sebenarnya munafik ni dia punya title dia tu memang satu title yang besar lah. Yang besar sebab apa? Sebab munafik ni dia sebenarnya, kalau yang saya faham lah kan, dia menzahirkan Islam. Maksudnya di depan kita ni lah, dia menunjukkan dia ni Islam. Tapi sebenarnya dia menzahirkan Islam dan dia menyembunyikan kekufuran, kekafiran dia lah. Dia Islam dan belakang kita lah, dia sebenarnya bukan Islam. Dan golongan munafik ni memang dah ada sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Dan golongan mereka ni memang ada lah, bukannya sikit sebenarnya, agak ramai dan sebenarnya memang disedari oleh Rasulullah. Dan suatu perang Tabuk ni diceritakan dalam Quran lah, perangai-perangai golongan munafik ni lah. Okey, seterusnya saya sambung balik yang tadi tu. Okey, sebab berlakunya perang Tabuk, perang Tabuk ni berlaku disebabkan ada satu kuasa lah, satu ketika dulu ada dua kerajaan yang kuat lah, kerajaan yang kuat kan. Macam kita kalau sekarang ni Amerika lah kan, Amerika, negara China yang kuat lah. Kalau dulu ada dua kerajaan kuat, iaitu satu kerajaan Rom dan Parsi. Dan satu ketika dulu, kerajaan Rom ni empayar dia sangat luas lah untuk dia punya kawasan ni lah, kawasan jajahan dia lah, kawasan takluk dia. Kerajaan Rom ni semakin lama semakin kuat. Mereka ni cuba untuk mengembangkan pengaruh mereka lah, mengembangkan pengaruh mereka ni ke kawasan-kawasan lain lah, termasuk kawasan-kawasan yang dikuasai oleh bangsa Arab. Okey, jadi dalam masa yang sama juga, mereka juga dapat tahu bahawa ketika masa tersebut, semenanjung Arab ni dah muncul satu kerajaan barulah, iaitu kerajaan Islam yang telah dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW. Okay. Mereka macam nak kembangkan lagi lah, ataupun nak luaskan lagi dia punya kawasan mereka lah. Dan orang Islam masa tu pun macam dah sedar lah benda ni. Tapi cuma orang Islam tak nak macam bertempur ataupun tak nak bergaduh lah, dalam bahasa kita, dengan kerajaan Rom ni. Sebab kita pun tahulah, kan kalau bila dah berperang bergaduh ni, akan timbul benda yang negatif lah, benda yang negatif. Tapi dalam masa yang sama, Nabi Muhammad SAW bagi tahu para sahabat ni, maksudnya kita walaupun tak bergaduh, tak berperang, kita kena sentiasa bersedia. Sebab itulah saya ada terbaca dalam satu buku lah, dia beritahu kalau kita nak aman, nak negara kita ni aman, kita memang kena bersedia untuk berperang. Kan maksud dia cakap apa? Kalau kita ni nak aman, kita kena sentiasa bersedia lah. Bersedia macam kita nak perang. Barulah kita akan rasa aman. Bukan kita nak bergaduh, tapi kita kena sentiasa bersedia. Jadi seterusnya, peristiwa sebelum peperangan. Jadi kaum muslimin ni, kaum Islam ni buat perancangan yang drastik lah. Jadi mereka ni pun berhati-hati, sebab manalah tahu tiba-tiba aja kerajaan Rom ni, nak perangi orang Islam. Jadi Nabi Muhammad SAW pun dah rancang, kalau berlakunya peperangan, perlu dielakkan berperang di tempat lah, di kota Madinah ataupun kota suci Mekah. Maksudnya kita perang kat tempat lain. Perang kat tempat lain lah. Okey, jadi akhirnya
tentera Islam pun bersedialah, bersedia menentang musuh di satu tempat iaitu padang pasir lah yang bernama Tabuk. Okey. Melalui permulaan peristiwa peperangan ini, sebenarnya turun ayat daripada Al-Quran. Kita tak sampai lagi ayat ini, iaitu surah Taubah yang kita baca ni, iaitu ayat 1, 2, 3. Kita baru ayat 48 kan. Okay, ayat 1, 2, 3. Di mana Allah SWT perintahkan supaya orang Islam lah untuk perangi tentera Rom ni lah. Perangi tentera Rom ni iaitu di satu tempat nama dia Tabuk. Okey. Jadi sebagai persediaan dia, Nabi Muhammad SAW telah bersedia dengan lebih kurang dalam ada 30,000 bala tentera, 10,000 daripada angkatan berkuda. Maksudnya persediaan orang Islam pun bukan biasa-biasa lah, maksudnya sungguh-sungguh lah. Sebab tentera Rom ni memang terkenal dengan tentera yang gagah perkasa lah kan. Dan pasukan besar ini telah dipimpin oleh Rasulullah SAW sendiri. Dan dikhabar pula tentera Rom ni pula dipimpin oleh panglima dia. Panglima dia nama dia, kalau dalam bahasa Arab lah, kalau saya belajar dulu disebut Al-Hirakle kan, ataupun Hercules. Kan Hercules ni merupakan Rom lah. Kan kalau kita tengok dalam cerita-cerita inilah, cerita-cerita zaman dulu pun disebut-sebut nama panglima dia lah. Sebenarnya panglima ni memang wujud lah kan. Dan dialah yang berhadapan ni lah dengan Rasulullah. Okey, berita persiapan peperangan tersebut mendapat reaksi yang besar lah di kalangan masyarakat Arab. Okey, dalam masa yang sama pula, seperti mana yang saya cerita tadi pada permulaan cerita tadi, masa zaman Nabi Muhammad SAW ni dah ada satu golongan lah yang disebut sebagai munafiqun. Golongan munafik ni ada ketua dia lah. Antara ketua dia yang terkenal iaitu Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau buat lawak lagi bertambah lagi. Abdullah bin Ubay bin Salul bin Tolul. Kan Tolul tu tak ada lah, tu saya yang tambah lah kan. Di mana Abdullah bin Ubay ni sebenarnya memang bapa munafik lah. Dan memang kisah dia ni pun diceritakan dalam Quran. Sehingga kan kalau kita pernah dengar cerita, saat kewafatan dia, Abdullah bin Ubay ni meninggal dunia, anak dia, sebenarnya anak dia Islam. Anak dia Abdullah bin Abdullah. Kan macam pelik kan. Anak dia nama Abdullah bin Abdullah, tu nama dia kan. Jadi anak dia pun pergi berjumpa Rasulullah, nak minta Rasulullah SAW solat ke atas jenazah bapa dia lah. Kan sebenarnya Rasulullah pun tahu yang Abdullah bin Ubay ni bukan Islam kan. Jadi Nabi Muhammad SAW pun solat jenazah lah ke atas Abdullah bin Ubay ni kan. Masa tu tak ada lagi dia punya hukum yang kita tak boleh solat ke atas orang munafik ni. Lepas pada kejadian tersebut, maka turunlah ayat di mana Allah SWT larang kita orang Islam ni solat ke atas orang munafik. Sebab zaman Nabi dulu, golongan munafik ni bukan semua orang tahu yang mereka ni munafik. Sebab munafik ni dia yang seperti mana saya maklum tadi lah, dia menzahirkan Islam dan dia menyembunyikan dia punya kekufuran. Susah lah. Kan dia pergi semayang dengan Rasulullah dan belakang Rasulullah lagi. Tapi kita tak tahu dia tu Islam ataupun tidak. Jadi sebenarnya sebelum peperangan tu berlaku, Abdullah bin Ubay ni apa yang dia buat, dia telah minta izin kepada Rasulullah. Kan dia minta izin kepada Rasulullah. Dia beritahu apa? Dia cakap cuaca masa tu sangat panas terik. Jadi bila sangat panas terik, dia minta excuse lah. Minta excuse, boleh tak kami tak nak pergi perang? Sebab cuaca macam tu, masa tu memang ekstrim. Kan kalau pergi tu macam bahaya dan sebagainya lah. Dan apa yang dijawab oleh Rasulullah, sebenarnya Rasulullah SAW mereka lah. Yang menyebabkan mereka pun macam tak pergilah. Tapi lepas tu dalam ayat 81 surah At-Taubah, Allah SWT tegur Nabi Muhammad lah. Maksudnya sebenarnya mereka ni, walaupun mereka ni munafik, sebenarnya mereka kena pergi juga perang tersebut. Okey. Lalu Rasulullah SAW tidak menerima permohonan kaum munafik untuk tidak mengikuti peperangan. Ini yang ayat 81. Sebenarnya ayat yang kita baca tadi daripada surah At-Taubah ayat 48 hingga 61, ada lagi satu kisah di mana orang munafik juga
Mereka bagi alasan sebab apa? Sebab takut tergoda. Takut tergoda dengan siapa? Dengan kononnya lah. Kononnya orang ni, sebab orang Rom ni orang putih lah kan. Orang Eropah. Di mana orang Eropah ni biasanya perempuan ni cantik-cantik lah. Alasan kalau pi perang ke sana nanti tergoda pula dengan apa? Dengan kecantikan orang Rom lah. Jadi mereka ni bagi alasan tak nak pergi. Itu ayat yang kita baca tadi tu lah. Alasan dibagi oleh orang munafik. Okey, kemudian seterusnya telah menjadi satu kebiasaan lah bagi kaum yang beriman ni, kan bila nak berlaku peperangan ni, biasanya orang Islam ni akan tanggung segala perbelanjaan lah, dan juga modal kewangan semasa untuk berperang lah. Dan diceritakan Uthman bin Affan, hartawan Islam lah satu ketika dulu, iaitu sahabat Rasulullah, dia telah mendermakan 1,000 dinar untuk menanggung segala kos persiapan peperangan, kos senjata, ubat-ubatan dan sebagainya lah. Jumlah yang kecil, sebab kalau sekarang ni lah, kalau kita tengok sekarang ni, kalau 1 dinar, kalau tak salah saya lah, dalam lebih kurang dalam 1,100. Kalau 1,000 dinar ni, maksudnya 1,000 kan, mungkin jumlah nilai dia tu sampai boleh mencecah apa, sampai 1 juta lah. Itu maksudnya betapa banyaknya sumbangan yang telah dikeluarkan oleh para sahabat. Okay, selain daripada tu, ini Sayyidina Abu Bakar pula. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni, dia dermakan seluruh harta dia lah pada jalan Allah, sehingga bila ditanya lah, wahai Abu Bakar, apa yang kamu tinggalkan untuk anak bini keluarga dia? Kemudian dia pun jawab apa? Dia pun jawab, aku tinggalkan Allah dan juga Rasul untuk mereka. Sampai tahap tu sekali lah. Maksudnya mereka ni sanggup berkorban. Kemudian yang ketiga, Sayyidina Umar pula. Dia dermakan separuh hartanya untuk peperangan. Jadi kita boleh tengoklah betapa zaman dahulu para sahabat ni sanggup bukan berkorban nyawa je, harta benda semualah untuk demi menegakkan agama Islam. Okey, seterusnya kita sambung sikit lagi. Okey, menuju ke Tabuk. Okey, dalam perjalanan menuju ke Tabuk, orang Islam ni diuji lah, seperti mana yang saya maklumkan tadi tu. Cuaca dia tu memang keadaan yang tak baik lah, padang pasir lagi, cuaca panas terik dan sebagainya. Jadi orang Islam masa on the way nak ke sana tu, mereka telah diuji dengan kekurangan air, cuaca yang terlalu panas tu kepada Rasulullah. Jadi seterusnya Rasulullah SAW pun mengangkat tangan berdoa kepada Allah. Lalu Allah SWT memakbulkanlah permintaan mereka lah. Jadi hujan turun dengan lebatnya, sehinggalah orang Islam dapat minum dan juga mandi dengan sepuas-puasnya. Ini salah satu salah satu pertolongan daripada Allah SWT. Okey. Sesudah sampai angkatan tentera Islam di Tabuk, apa yang telah dibuat oleh Rasulullah SAW telah buat perjanjian damai. Sebab masa tu penduduk Tabuk ni, mereka ni bukan lagi beragama, kebanyakan lah saya rasa memang mereka ni bukan lagi beragama Islam. Kan? Maksudnya mereka ni bukan Islam lagi lah. Jadi apa yang dibuat oleh Rasulullah, jadi Rasulullah SAW pun buat perjanjian. Dia pergi jumpa semua suku yang ada dekat Tabuk ni, dia pun buatlah perjanjian. Dia pun beritahu, minta supaya penduduk Tabuk ni akan menyembelih orang Islam lah. Dan Nabi Muhammad SAW pun beritahu, yang orang Islam datang ni bukan nak rampas ataupun nak kuasai ekonomi, harta yang ada dekat Tabuk ni. Kan? Sedangkan orang Islam ni datang dengan tujuan yang baik. Dan Nabi Muhammad SAW pun beritahu, orang Islam sanggup jaga keselamatan penduduk Tabuk ni daripada ancaman Rom satu ketika dulu lah. Dan dalam masa yang sama, penduduk Jarbah dan juga Azruh, ni nama tempat lah, mereka ni pun sama-sama sama-sama terima tawaran yang telah dibuat oleh Rasulullah. Jadi tujuan Nabi Muhammad SAW buat macam tu, ada tujuan dia lah. Salah satu supaya tentera kekuatan orang Islam ni dan juga penyokong-penyokong dia semakin kuat lah. Jadi bila semakin kuat, musuh nak ceroboh tak akan berjaya. Seterusnya, hasil kekuatan tentera Rom di Tabuk
hasil kekuatan tentera Islam di Tabuk semakin utuh, semakin kuat. Okay, Rasulullah SAW menyekat kemarahan tentera Rom lah, di bawah pimpinan panglima yang saya sebut tadi, iaitu Hercules. Okay. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor lah. Ini antara faktor kejayaan perang Tabuk ni. Okay, pertama sekali, benteng wilayah Tabuk yang semakin kebal akibat kekuatan pihak Islam. Walaupun tentera Islam asalnya 30,000 saja kan. Tapi bila sampai dekat sana, tentera Islam ni disuruh penduduk tempatan yang menyembahi Rasulullah. Okay. Yang kedua, tentera Islam berperang atas jalan Allah. Ini kelebihan kita tentera Islam, fi sabilillah, iaitu berjuang pada jalan Allah. Kalau mati pun tak apa. Mati syahid. Dan bukan semata-mata menguatkan pengaruh dan juga meluaskan kuasa. Sebab tu kalau kita tengoklah sejarah pun, Islam ni kan disebarkan bukan dengan mata pedang. So Islam ni disebarkan dengan dakwah dan sebagainya lah. Kan? Okay, yang ketiga, sebenarnya ada juga berlaku peristiwa yang ganjil lah, kan, dengan izin Allah SWT, iaitu bantuan tentera Allah melalui pengutusan malaikat. Dikatakan semasa angkatan Rom ni mereka ingin masuk kawasan Tabuk, mereka telah digentarkan oleh malaikat. Dianggarkan malaikat ni bukan sikit, iaitu lebih kurang dalam 100,000 malaikat sebagai panglima-panglima tentera Islam yang berpakaian serba putih, berbadan besar, sasa dan tegap, di samping mempunyai suit serta alatan tempur lah. Maksudnya mereka ni lengkap berpakaian, kan, berpakaian naik kuda dan sebagainya, dan menyebabkan tentera Rom dia tengok tu jadi mereka pun jadi kecil perut lah, mereka pun tak berani. Okey, hal tersebut segera mematahkan perasaan tentera Rom untuk memerangi Islam. Jadi mereka pun tak jadilah. Kemudian mereka pun bila tak jadi ni, mereka pun berundur. Jadi bila berundur, sebenarnya kemenangan bagi bagi tentera Islam lah. Walaupun tak perang, tapi sebenarnya kemenangan bagi tentera Islam. Okay, seterusnya kembali ke Madinah. Okay, setelah segala-galanya selesai, tentera Islam berjalan pulang ke Madinah dengan selamatnya, tanpa seorang pun yang terkorban nyawa. Kan, disebabkan inilah kebijaksanaan Rasulullah SAW, seorang pun tak meninggal. Dan setelah berada di Tabuk selama 20 hari, tentera Islam pun kembali semula ke Madinah. Okey, jadi sebagai kesimpulan dia, sedikit tazkirah daripada saya tadi, iaitu kisah sejarah lah. Kisah sejarah iaitu perang Tabuk. Sebenarnya perang yang telah dihadapi Rasulullah SAW ni banyak. Sebenarnya kita pun sedia maklum, pertama sekali perang Badar, kemudian perang Uhud, kan. Perang Badar, perang Uhud ni perang di tempat lain, bukan di Mekah dan juga di Madinah lah, di tempat yang lain. Kemudian perang Khandaq ni bertahan, dan perang yang saya cerita tadi tu iaitu perang Tabuk, di mana tentera Islam memperoleh kemenangan walaupun tanpa berlakunya pertumpahan darah. Okey. Saya serahkan kepada Ustaz Abdul Rahim untuk cakap. Alhamdulillah. Jazakallah khairan katsira diucapkan kepada Ustaz Muhammad Syahidan Ilyas kerana yang pertama sekali kerana sudi bersama kita pada malam ni. Yang kedua kerana telah memperdengarkan bacaan Al-Quran tadi daripada surah At-Taubah, muka surat 195 dan 196, dan kita dapat menjadi khalifah kita dan kita dapat ikut baca di belakang Ustaz, insya-Allah. Seterusnya Ustaz juga telah menyampaikan tazkirah. Dalam tazkirah tadi banyak Ustaz berkisar mengenai cerita perang Tabuk. Saya rasa cerita yang Ustaz sampaikan ni kita dapat dengar kisah dia daripada awal
sampai selesai, sampai balik ke Madinah. Satu cerita yang mungkin ramai daripada kita yang tidak dapat maklumat mengenai. Yang kita tahu kita perang Tabuk saja. Daripada mula macam mana bergerak, macam mana jelas Allah menunjukkan kepada orang muslimin muslimat mengenai puak-puak munafik, dan seterusnya pergi yang Islam yang kuat pergi ke Tabuk, dan seterusnya bersatu dengan penduduk Tabuk, menyebabkan pertolongan Allah datang dengan bantuan malaikat, menyebabkan tentera Rom balik, mengambil keputusan untuk tak berani nak menakluk Tabuk dan balik. Jadi dengan itu merupakan satu kejayaan bukan saja tadi dapat menghalang tentera Rom daripada memperluaskan kawasan jajahannya. Sebaliknya Islam berkembang sampai ke Tabuk. Maksudnya jajahan Islam makin luas. Sebelum itu Tabuk bukan terdiri daripada bukan penduduk Islam, tetapi orang-orang secara tak langsung Rasulullah telah mengembangkan dakwah, menyebabkan penduduk Tabuk mendapat perlindungan daripada orang Islam. Jadi dan bersatu dan juga menyokong tentera Islam untuk mempertahankan Tabuk daripada tentera Rom. Kerana tentera Islam sampai dulu ke Tabuk berbanding tentera Rom. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasanya kisah yang disebutkan tadi saya rasa sangat menarik dan komplit dah, supaya kita tahu mengenai apa yang berlaku dalam perang Tabuk. Tidak ada pertumpahan darah, tetapi kemenangan. Allah berikan kemenangan kepada Islam. Jadi Islam semakin tersebar, semakin luas. Secara tak langsung dakwah Islam sampai kepada penduduk Tabuk. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya percayalah penduduk Tabuk sebahagian besarnya kemudian akan masuk Islam. Kerana selepas Rasulullah, jajahan Islam makin berkembang lagi, melepasi Tabuk dan sebagainya, masuk sampai ke Spanyol, sampai ke ke sebelah barat dan sebagainya. Jadi maksudnya tentulah penduduk di Tabuk dah banyak dah yang masuk Islam. Wallahu alam tadi. Kalau salah Ustaz boleh betulkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, menarik apa yang diceritakan. Jadi mungkin tuan-tuan dan puan-puan ingin bertanya dan sebagainya untuk berinteraksi dengan Ustaz. Tetapi walau bagaimanapun saya rasa kita tak berapa kenal Ustaz, dan tujuan program kita tujuan kita yang seterusnya adalah supaya kita dapat berkenalan dengan lebih ramai Ustaz. Kerana dalam program ini untuk pengetahuan Ustaz, kami cuba jemput Ustaz-Ustaz ataupun penceramah ataupun khalifah kita daripada serata negara kita, dan juga kalau ada juga daripada luar negara yang berlainan setiap malam. Kita cuba menjemput seramai mungkin, kerana kita berhajat untuk mengadakan program ini sehingga khatam Al-Quran. Itulah kita punya iltizam kita untuk mengadakan program ini mungkin sehingga sampai siri yang ke-301 atau 302. Jadi untuk 301, 302 ni kita memerlukan lebih kurang 300 penceramah ataupun ustaz atau khalifah daripada seluruh negara. Jadi kita berkempen mohon kepada ustaz-ustaz kita ataupun profesional kita dari universiti dan sebagainya, daripada IPG dan sebagainya, untuk memberikan tazkirah kepada kita untuk sama-sama menyumbang kepada program ni. Dan alhamdulillah sampai setakat ni sambutan dia baik, dan kita dah sampai ke 97 pada malam ni. Banyaklah ustaz-ustaz yang kita berkenalan. Jadi untuk yang demikian berkenalan, yang kata berkenalan ni, kalau kita takat dengar ya, kita tak tahu macam mana. Jadi sebenarnya kami pun tak tahu. Saya dengar slang ustaz ni, saya rasa kau Kedah Hud, kau Pulau Pinang. Jadi mungkin ustaz berasal di mana-mana, mungkin dalam ni ada juga orang kampung ustaz juga ada. Nah, jadi yang saya tahu
daripada Hajah Nurlila berarti bahawa Ustaz adalah guru pendidikan Islam di sekolah menengah kebangsaan Macang Bubuk. Jadi Ustaz Puan Hajah Nurlilawati Abdul Aziz yang mencadangkan Ustaz untuk bersama kita dalam malam ni. Alhamdulillah Ustaz menyambutnya dengan baik dan berada bersama kita pada malam ni. Terima kasih Ustaz. Jadi yang lain saya tak tahu umur berapa, dah ada keluarga, berapa anak kau semua tak tahu. Daripada mana asal belajar di mana pun tak tahu. Jadi untuk memotivasikan ahli jemaah yang berada dalam program ni untuk bersembang dengan Ustaz, saya rasa eloklah seperti mana Ustaz-Ustaz yang lepas kita minta supaya Ustaz buat takruf sikit. Dengan itu nanti mungkin kita tahu bidang Ustaz dan sebagainya, maka kita akan mudah nak bertanya nanti, nak bersembang. Jadi dengan segala hormatnya saya persilakan Ustaz memberikan sedikit takruf. Silakan Ustaz. Okey, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ustaz Muhammad Syahidan bin Ilyas. Saya memang asalnya lah orang Pulau Pinang ni. Saya sekarang menetap di kawasan Perkampungan Islam, mungkin pernah dengar lah. Perkampungan Islam Yayasan An-Nahdah. Ustaz Mutalib Ma'ruf, kalau pernah dengar kan. Okay, kawasan kebetulan sebenarnya saya saya ada tanah di kawasan tersebut, jadi kami pun buat rumah lah kan, buat rumah. Jadi mungkin selalu orang cakap beli tanah kat situ ke kan, sebenarnya bukan beli, memang ada tanah. Kebetulan tanah kami ni berjiran dengan Yayasan An-Nahdah. Saya Al-Islami di Balik Pulau tu. Dulu sebenarnya dia bukan di Balik Pulau, di Bayan Lepas. Lepas tu saya sambung sambung degree di Universiti Malaya. Kemudian saya sambung master di UKM. Setakat tu lah, tapi memang sebenarnya bercita-cita lah nak sambung lagi lah sampai ke PhD ni lah. Tapi sebenarnya memerlukan pengorbanan lah kan. Sebab umur pun sekarang umur saya dah 41. 41. Ngajar pun baru dua sekolah lah. Dulu di Sabah. Kemudian balik ke Pulau Pinang lah. Cuma pengalaman di Sabah tu banyak lah sebenarnya. Sebenarnya pengalaman Sabah tu yang paling saya tak lupa, iaitu mengislamkan pelajar dan juga orang kampung. Kalau ikut rekod saya lah, saya pernah Islam hampir 50 orang. Itu pengalaman saya lah. Kan 50 orang mesti kenapa boleh jadi banyak, sebab yalah bila dah duduk di kawasan pedalaman yang majoriti bukan Islam, sebenarnya kita bukannya pandai macam saya lah, saya bukannya pandai sangat, tapi bila dah tak ada orang, jadi kita kena jadi pandai jugalah. Kan kena tahu jugalah sebab dia duduk di kawasan pedalaman lah. Jadi alhamdulillah memang ada pengalaman lah mengislamkan pelajar, orang kampung dan sebagainya lah. Kan. Okey, sekarang ni mengajar di SMK Macang Bubuk lah. Dah tahun ke-10. Macang Bubuk dah tahun ke-10. Pun tak cadang kot nak pindah sekolah lain. Sebab rasa dah selesa lah di sekolah tersebut lah. Cuma, nak cerita apa lagi ya? Cuma macam Al-Quran ni memang, itulah macam kita kena hari-hari baca. Macam saya memang macam hobi kan, tengok TV apa semua, melancong semua, saya pun ada juga hobi lah. Tapi saya punya hobi saya lah, yang saya suka baca buku kan, baca buku. Dan saya ada target saya lah, saya kena beli beberapa buku dan saya kena baca. Yang tu satu. Yang kedua, tapi Quran ni memang wajib baca, dan setiap tahun kena ada target lah, nak khatam berapa kali. Cuma yang untuk tahun ni lah, kan, ni bukan untuk membangga, tapi kita kena ada target lah. Tahun ni saya dah khatam Quran berapa kali 7 kali lah. 7 kali ni bulan 11 kan. Dah bulan 11. Jadi sempat lagi lah. Saya target ada sempat lagi untuk khatam buat kali ke-8. Macam mana nak bagi boleh khatam banyak kali ni? Hari-hari kena baca kan. Hari kena baca. Bila nak baca, biasanya selepas waktu solat lah. Selepas waktu solat, macam sekarang ni saya mengajar di Kata 5. Kata 5, kami kena pergi sekolah kan. Bila kena pergi sekolah ni, budak kelas tak banyak lagi kan. Jadi pagi-pagi baca lah. Kita target sehari 1 juzuk. 1 juzuk maksudnya kalau 30 hari tu,
30 juzuk kan, sebulan tu boleh habis lah kan. Macam tu contohnya lah. Contohnya cubalah, kita cuba baca lah kan. Sebab saya pun kena pandai sangat sebab yalah kan, ilmu kita pun tak banyak sangat kan. Saya pun belajar kat Malaysia saja. Jadi kita cuba-cubalah, cuba-cuba tambahkan ilmu. Cuma saya nak share buku ni, nampak tak? Ni buku yang saya baru beli lah. Buku ni saya tak jual buku, semua nak share macam kita boleh beli kan. Buku Asbabun Nuzul. Asbabun Nuzul ni, buku ni dikarang oleh pensyarah saya dulu, doktor lah kan, Dr. Zulkifli Muhammad Yusof. Boleh dapatkan saya beli kat mana? Dekat Asani, kat online pun ada kan. Asbabun Nuzul ni iaitu sebab-sebab turunnya ayat. Sebenarnya Al-Quran ni dalam bahasa Arab yang kita biasa jumpa, dia punya translate ni terjemahan dia kan. Sebenarnya terjemahan tu terjemahan biasa aja, dalam macam-macam bahasa ada. Kemudian nak lebih mendalam lagi, dia punya tafsir kan. Sebab tu ada tafsir, macam-macam tafsir kan. Salah satu dia yang kita boleh belajar, boleh baca, iaitu nuzul, iaitu asbab nuzul ni, sebab-sebab turunnya ayat tu. Setiap ayat Quran yang Allah, wahyu yang Allah SWT sampai kepada Nabi Muhammad ni, ada sebab dia lah. Ada sebab, ada kisah dia. Macam saya cerita tadi dulu lah, cerita yang orang tak mau, orang munafik tak mau pergi perang sebab apa? Sebab takut tergoda, sebab panas sangat. Semua ni diceritakan dalam Al-Quran. Jadi untuk kita fahami Quran ni dengan lebih mendalam, salah satu yang kita boleh tambah ilmu lah dengan baca ni lah, iaitu Asbabun Nuzul. Kitab ni, buku ni memang tebal lah, tapi saya baca lah sikit-sikit, lama-lama habis lah kan. Habis. Itu kot. Ustaz Rahim ada lagi nak tanya? Alhamdulillah atas pencerahan mengenai diri Ustaz yang setelah Ustaz kabarkan kepada kita. Jadi sebelum tu untuk beritahu Ustaz, saya bukan Ustaz. Saya ni cikgu. Cikgu matematik tambahan. Tak apa lah Ustaz juga. Dah bersara dah Ustaz. Bersara umur 60, baru 27 April yang lepas saya bersara. Saya 2 tahun pada Cikgu Nolilawati. Setahun ke 2 tahun lah. 2 tahun kot. Daripada Cikgu Nolilawati. Cikgu Nolilawati bersara dulu daripada saya. Dia ambil pencen awal. Jadi apa tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita dengar tadi daripada takrif yang Ustaz buat, daripada cerita perang Tabuk tadi, seterusnya Ustaz lagi mengkisahkan lagi mengenai diri Ustaz yang kita dengar. Ada banyak benda yang menarik yang ada dekat situ. Yang saya paling suka antaranya bagaimana Ustaz di Sabah dapat mengislamkan lebih 40 orang penduduk tempatan. Saya rasa dakwah yang Ustaz sebenarnya macam mana orang yang di Sabah ni mungkin orang apa kan? Iban kan Ustazah? Ustaz? Tempat saya tu Murud. Orang dia Murud ni dia Kadazan, Dusun, Murud. 3 ni lebih kurang sama lah. Dia punya kebanyakan dia bukan Islam lah. Dia pun agama apa sebelum tu? Dia pun tak ada agama? Dia ni asal sebenarnya kena ikut tu, dia ni macam pagan lah. Pagan maksudnya tak beragama lah, tapi majoriti tu beragama Kristian lah. Dan sebenarnya dia Kristian pun macam tak amalkan sangat dia punya ajaran tu lah. Sebab tu mereka ni macam mereka ni macam open lah. Maksud open ni daripada mudah untuk terima Islam ni lah. Mudah untuk terima. Jadi saya rasa Ustaz kita tadi, Ustaz ilmu pun baru Ustaz mengajar hantar ke sana. Ilmu pun tak banyak lagi, baru nak cuba belajar, tapi dapat mengislamkan penduduk di sana tu. Saya rasa apa yang Ustaz lakukan adalah lebih berdakwah bilhal dengan apa perilaku. Saya percaya kalau perilaku kita baik, orang tengok, orang tertarik. Lepas tu apa yang kita nyatakan kepada mereka, mereka dengar dan mereka insya-Allah akan ikut kerana mereka percaya bahawa boleh berjaya dengan contoh yang kita tunjukkan. Saya rasa mereka boleh beriman dengan cara yang demikian. Jadi sangat menarik cerita dia. Wallahu alam. Bukan senang kita dekat sini. Kalau kita balik sini,
Ustaz balik ke tanah Semenanjung ni, Ustaz dapat mengislamkan berapa orang Ustaz? Setakat ni belum pernah. Tapi Jadi di sini yang berminat tu ada lah. Yang berminat tu ada. Tapi yang dia sebenarnya halangan utama ni lah, kalau macam di sini keluarga. halangan utama iaitu keluarga lah. Keluarga. Di sana tu pasti open. Di sini ni terlebih kalau kita berdakwah kepada yang Cina ke yang India ke, tapi halangan keluarga tu sangat besar. Dan kita risiko pun kita akan hadapi, bukan takat yang apa orang baru yang kita nak tarik tu, tapi kita juga berdepan dengan risiko. Sekarang ni nak kahwin pun dengan orang bukan Islam pun makin lama ni makin susah. Dulu kalau senang kita boleh kahwin campur dengan orang bukan Islam dan orang tarik mereka masuk Islam. Tapi sekarang ni pun nampak makin lama makin jauh, kerana itulah Islam tak dapat dilihat oleh masyarakat bukan Islam sebagai satu agama yang baik, kerana orang-orang Islam yang ada tak dapat menunjukkan contoh seperti mana Ustaz tunjukkan contoh di Sabah tersebut. Saya percaya kerana perilaku yang kita tunjukkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, banyak lagi cerita-cerita tadi yang Ustaz ceritakan yang menarik untuk kita sembangkan. Jadi saya dengan ni, saya mempersilakan tuan-tuan dan puan-puan yang berminat untuk bersembang atau berinteraksi dengan Ustaz. Silakan tuan-tuan dan puan-puan. Ataupun saya nak bagi kepada mantan bekas pengetua Ustaz Muhammad Syahidan dulu, kerana Hajah Nur Lelawati ada bersama. Silakan Hajah Nur Lelawati dulu. Assalamualaikum Ustaz Syahidan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, tahniah sebab Ustaz sampaikan cerita hari ni, saya catat sampai 3 muka surat Ustaz. Untuk pengetahuan Ustaz, Tuan Haji Rahim ni mantan pengetua, banyak sekolah dia pergi. Yang terakhir di Syed Sheikh Barabah. Untuk pengetahuan rakan-rakan pula, Ustaz Syahidan ni sebenarnya guru cemerlang pendidikan Islam. Banyak tugas dia buat soalan lah apa ni di bawah JPN ya Ustaz. Tasawur. Tasawur, paper tasawur. Saya dah lama tertarik sebenarnya dengan cara Ustaz sampaikan cerita di perhimpunan. Bila baca buku nak share cerita-cerita dari pembacaan tu, rasa seronok tu yang saya ingin lagi dengar. Sekarang dah tak berpeluang sebab ada pencen kan. Jadi lama sungguh lah tak nampak Ustaz ni. Sihat Ustaz ya? Sihat. Alhamdulillah. Ustaz dah terlanjur sembang ni, saya teringin nak tanya pandangan. Kesan daripada peperangan Tabuk tu kan. Yang di hujung tadi Ustaz ada sebut, peperangan tu tak jadi, tak berlaku. Tapi ada perbincangan yang sangat bagus untuk mencapai perdamaian kan. Jadi kalau kita nak implement dalam urusan seharian kita ada orang kata tak bersetuju dengan seseorang. Katalah macam tu kan. Jadi bolehkah kita katakan kita boleh buat satu perbincangan dengan sipulan-sipulan ni sehingga mencapai satu keadaan kita tak perlu lagi bertengkar, tak perlu lagi marah-marah. Macam mana Ustaz? Kalau pada pendapat saya lah, itu satu tindakan yang baik lah. Sebab Rasulullah SAW pun, kalau Rasulullah kita sebagai manusia ni lah, kan macam perang pun, dia ada dua cara lah. Satu, kita menyerang kan, menyerang dan jadi dalam apa yang Puan Nira cakap tu macam tu lah. Maksudnya tak semestinya kita nak semua benda kita perlu bergaduh kan. Jadi kalau kita berdamai tu pun boleh selesai masalah juga kan. Jadi bergantung kepada kita lah. Sebenarnya lebih berdamai tu lebih baik. Macam tadilah saya relate balik dengan salah satu dia, iaitu perjanjian Hudaibiyah. Kalau pernah dengar lah, satu tempat iaitu Hudaibiyah. Di mana kalau ikut perjanjian Hudaibiyah tu, sebenarnya orang Islam ni yang rugi. Sebab itulah sahabat Nabi Muhammad SAW sewaktu Hudaibiyah ni,
antara orang Islam dan juga musyrikin Mekah. Sahabat ni macam sebab macam kita rugi. Kita kalah lah kan. Tapi sebenarnya di sebalik perjalanan tersebut, jangka panjang, mungkin jangka pendek ni mungkin dia yang menang kan. Mungkin jangka panjang tu kita yang berjaya lah. Kan kita yang menang. Jadi nak pilih jangka pendek ke jangka panjang? Kalau saya mesti saya pilih yang ke depan kan, maksudnya jangka panjang macam tu lah. Yalah. Ya, terima kasih Ustaz. Saya doakan Ustaz terus belajar hingga peringkat PhD Ustaz. Semoga berjaya. InsyaAllah. Okey, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ustaz, nak tanya Ya. saya pula sini nak tanya tadi bila Cikgu Nurlila cerita pasal perang Tabuk kesannya, kemudian saya nak tanya pula Ustaz mengenai Ustaz tinggalkan 40 orang yang telah Ustaz Islamkan di Sabah. Selepas Ustaz tinggalkan, macam mana keadaan mereka? Mereka ada tekah terus berpegang menjadi mukmin yang baik, ataupun ada orang yang meneruskan sambung ke untuk mereka kekal dengan keislaman mereka? Macam mana Ustaz? Okey, lepas saya balik tahun 2000, hujung tahun 2011 lah kan, 2011, ada orang yang ganti lah, lepas tu yang pelajar-pelajar yang tu lah, sebenarnya pelajar-pelajar tu pun dah semakin membesar, dah kahwin lah, tapi saya tengok ada juga yang sebelum tu dia bukan Islam, tapi sebab kita berkenalan di Facebook kan, dan ramai yang dah memeluk agama Islam. Kan sebenarnya kalau di Sabah ni kebanyakan dia memeluk agama Islam ni atas faktor perkahwinan lah kebanyakan dia. Kan cuma sebenarnya yang kita nampak bagus sebab dia bila dia suka kepada inilah orang pelajar Islam ni, dia akan masuk Islam. Bukannya dia keluar Islam kan. Kalau kita di Semenanjung ni bila dia bercinta ni dia sanggup apa murtad sebagainya kan. Kalau di sana dia macam bila dia minat dengan orang Islam, dia masuk Islam. Cuma yang saya tengok ramai lah, maksudnya mereka ni ada yang sebenarnya biasalah manusia ni ada yang baik dia tak kan. Mereka ni ada yang istiqamah, maksudnya masih kekal lah, masih kekal Islam, tapi kebanyakan masih kekal Islam lah. Dan kalau dulu tak bertudung, tak tutup aurat kan, bila saya tengok di Facebook dah tutup aurat dan sebagainya lah. Maksudnya nampak dia punya hasil lah, hasil yang saya ni lah dakwah satu ketika dahulu lah. Ustaz, sebelum Ustaz pergi ke situ ada tak orang Islam di situ? Ada tapi tak ramai. Sebab tempat saya duduk tu memang kami kalau di sekolah tu 15% je Islam. 15% Islam, yang lain tu bukan Islam lah. Memang tak ramai lah. Tu mungkin ada 3-4 orang lah yang Islam. Yang lain tu semua bukan Islam lah. Tapi cuma Sabah ni saya punya pandangan saya lah kan. Sana dia punya hubungan kaum tu dia memang sangat baik lah. Walaupun bukan Islam sebagainya, memang boleh hidup dengan harmoni lah. Saya ingat lagi pengalaman saya masuk masa tu pertandingan surau. Kan kalau kita sini ada pertandingan Anugerah Surau kan. Dengan surau, yang cat yang gotong royong semua tu bukan budak Islam. Budak Islam lah sebab kami sikit kan. Budak Kristian. Tolong apa semua. Lepas tu kalau kami pertandingan Maulidur Rasul bawa spanduk, budak bukan Islam pun join sekali. Kan sebab masa tu dia punya syarat pertandingan dia, dia tak kata-kata orang Islam dia boleh join pertandingan tu kan. Orang Islam pun boleh juga, jadi inilah depa ikut je. Memang tak ada masalah, mak bapak ke cikgu pun inilah memang sama inilah, tolong bantu-bantu semua, maksudnya tak ada lah nak di hubungan ketegangan kaum dan sebagainya lah. Jadi boleh hidup dalam keadaan yang harmoni lah. Memang saya walaupun dah pindah 10 tahun dah, tapi masih rasa masih dekat lagi di hati saya lah. Sebab kita punya hubungan tu memang baik lah. Guru dan juga pelajar dan juga kawan-kawan lah. Walaupun mereka ni bukan beragama Islam. Itu salah satu dakwah lah. Salah satu dakwah yang kita boleh buat lah. Okay, terima kasih Ustaz atas jawapan tadi. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bagi peluang kepada tuan-tuan yang lain pula untuk berinteraksi. Ada sekiranya tuan-tuan berminat untuk berinteraksi, silakan. Ada masa lagi.
untuk pengetahuan Ustaz, Cikgu Muhammad Azam kita ni, Cikgu Muhammad Azam, Cikgu Wan Nur Pusiah, iaitu cikgu juga, cikgu di bawah Cikgu Nurlidawati di Sekolah Menengah Tukar Geraman dulu. Ni sebenarnya geng hiking saya ni. Cikgu Muhammad Azam ni kalau geng hiking, Cikgu Wan Nur Pusiah semua pun ada beberapa orang geng hiking saya ada dalam ni bersama. Kami minat untuk exercise dengan cara panjat bukit dan sebagainya. Jadi mungkin saya nampak Haji Buhari nampak berminat untuk berinteraksi dengan Ustaz. Jadi silakan Haji Buhari. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat lain Ustaz lah. Dapat. Saya nampak gambar Ustaz saja. Lepas tu gambar Puan Nurlidawati. Baru nampak gambar mereka ni. Baru nampak tadi dia hilang. Kalau pasang gambar dia slow lain. Alhamdulillah Ustaz sihat lah. Sihat. Jadi sabar dan tahniah, barakallah. Mudah-mudahan satu peluang yang terbaik lah yang Ustaz dah Islamkan rakan-rakan kita, saudara kita di sana. Macam rombongan kami di Kemboja tu, yang Cikgu Ribani pun pergi hari tu apa semua. Banyak kali dah lebih kurang dalam 10 tahun Ustaz. Dah dapat 28 keluarga lah. Tapi di sana di Kemboja ni di Audentek dekat Koh Kong. Dia dekat Koh Kong ni Audentek tu Alhamdulillah Datuk Tamizi dia ada beli tanah. Sebelum tu Haji Sattar USM tu. Dia buat untuk saudara baru ni, dia berbagi lot, duduklah sepanjang hidup, sepanjang hayat lah. Tu maknanya macam Ustaz kata tadilah, sana ketua kampung dia tu Buddha. Sana bukan Kristian, sana Buddha. Jadi Buddha sana tu masih boleh berinteraksi, dan kalau kita hadir pun, kalau kita buat jamuan apa semua, dia pemain lah. Kita bagi hadiah, bagi apa semua. Jadi persoalan saya ni tadi, kami pergi tu selalunya bawa sumbangan lah. Bawa sumbangan, dan mereka ni kita buat korban, tapi untuk yang non muslim ni kita bawa lah buah-buah tangan apa semua, kain pelikat lah, apalah semua. Mereka pun minta juga sumbangan duit lah apa semua. Jadi itu salah satu lah Ustaz yang dia tak banyak dalam setahun, satu keluarga, dua keluarga. Tahun ni lebih, tahun lepas yang kita tak lepi tu ada 3 keluarga. Jadi persoalan dia yang kami di sana ni dia susah. Jadi yang nak masuk Islam ni, yang ada yang nak masuk Islam ni, tempat pula tak ada, rumah pula tak ada. Yang tu yang kita tak boleh ligan, nak kepung apa semua tu. Dan mereka ni kalau kita bagi tanah pun mereka tak boleh buat rumah. Memang tak ada apa sungguh. Jadi yang itulah salah satu daripadanya. Cuma di tempat yang Ustaz tinggalkan tu, ada tak daripada NGO ataupun Ustaz usahakan untuk ikram ataupun jaga mereka lah, supaya kebajikan mereka tu terus terabai, tak terabai. Ataupun Ustaz masih ada lah. Okay, dia kalau tempat saya tu guru-guru lah. Inilah yang menggerakkan. Tapi sebenarnya daripada kerajaan negeri dia pun ada. Dipanggil Jahin kan. Jahin ni yang bertanggungjawab untuk ni lah, untuk kembangkan dakwah kat sana lah. Tapi sebenarnya kalau dari segi sukarela tu memang guru-guru lah. Dan pengalaman saya dulu pun memang kami ni lah, memang betul saya baru sampai di sana. Kan baru ni lah, memang baru sangat sampai. Tiba-tiba dia ajak untuk ni lah, masuk dalam hutan untuk berdakwah kan. Jadi saya ikut lah, memang sangat mencabar lah kan. Bukan jalan ni lah, jalan darat, jalan semua segala jalan kan. Pengalaman sana tu memang perlukan banyak sokongan lah. Masih juga memang nak tak nak memang kita kena bawa benda lah. Sebab mereka ni daripada keluarga yang susah, daif dan sebagainya kan. Jadi kalau kita pergi melawat tu memang kita kena bawa buah tangan.
Kan macam beras dan sebagainya, makanan dan sebagainya memang perlulah, memang kena bawa. Kan sebab itulah pengalaman saya ke sana, bila saya sembang dengan pelajar-pelajar sana, ni mereka maklumkanlah memang kalau tempat saya tu memang kalau daripada Korea lah. Korea ni bukan Islam lah, Kristian kan. Memang dakwah dia pun memang kuat lah. Memang kuat sebab dia pun ni kalau Korea ni dia memang sampai tempat kita sampai pun dia akan sampai. Sebab dana dia memang tinggi lah. Kan, dana dia tinggi dan sebagainya. Dan biasanya memang perlu bawa lah. Perlu bawa ni buah tangan dan sebagainya. Sebab kalau kita pergi cakap saja tu memang tak laku lah. Kan sebab apa? Sebab memang dia pun memerlukan benda tu. Sebab dia pun tak ada kan. Dia nak beli benda pun bukannya ada pun jual kat situ kan. Jadi memang perlukan benda tu lah. Kan maksudnya kita perlukan dana dan juga perlukan organisasi lah untuk ke sana dan juga untuk buat program lah. Sebab kami macam cikgu pun tak boleh selalu sebab biasanya cuti sekolah lah. Dan kami pun kena korbankan. Kan? Kalau nak pergi tu tak boleh balik kampung. Kan? Sebab cuti contoh seminggu kita nak balik kampung kan. Jadi tak boleh balik kampung sebab nak ke sana lah. Lah yang saya cuba buat lah. Mudah-mudahan boleh buat rombongan kita pergi sana ke, ataupun boleh hantar rombongan ke, ataupun kita melawat balik saudara baru kita sana. Saudara dunia akhirat kita tu Ustaz. Tuan-tuan yang lain, ada nak bersembang Ustaz? Ataupun saya nak jemput Cikgu Muhammad Azam untuk mengalu-alukan Ustaz ataupun untuk bersembang sikit. Cikgu Azam. Ya, Cikgu. Ya, ada apa-apa nak dikongsikan kat Cikgu Nurlila dengan Ustaz Syahidan ni? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Okey, saya tak ada apa nak cakap pun sebenarnya. Kira yang saya sepanjang saya bekerja dengan Ustaz Syahidan, kalau Ustaz Syahidan dia 10 tahun dah dekat SMK Macam Bubuk, saya dah 13 tahun dekat SMK Macam Bubuk. Jadi saya kenal Ustaz Syahidan ni memang seorang yang dari segi kerja memang perfect lah bagi saya. Idola. Okey, memang Ustaz Syahidan ni seorang yang disenangi di sekolah. Jadi dari segi berkawan memang tak ada masalah. Itu sajalah. Yang Cikgu Nurlilawati lama tak jumpa, apa khabar Cikgu? Bekas mentor di SMK Macam Bubuk juga. Sihat Cikgu nah? Alhamdulillah sihat Cikgu Azam. Cikgu Nurlilawati ni seorang bagi saya semacam seorang ibu jugalah. Saya teringat bila kenangan saya bila saya terbabit dalam kemalangan. Kalau ingat pada tahun 2012 tu, Cikgu Nurlilawati masa tu ketika tu adalah pengetua saya. Jadi Cikgu Nurlilawati ni sangat seorang yang care lah. Maksudnya dia ambil berat daripada saya masuk ke hospital sampai daripada proses pemulihan sampailah saya kembali semula ke sekolah. Cikgu Nurlilawati ni antara orang yang memang sangat caring lah bagi saya. Itulah saya ingat jasa baik cikgu lah. Okay, saya pun doakan semoga cikgu juga sentiasa dalam keadaan yang sentiasa dirahmati oleh Allah dan sihat lah cikgu. Dah lama dah tak jumpa dengan cikgu pun terharu jugalah ni. Cikgu Rahim panggil sebab cakap jugalah, malu nak. Okey, itu saja kot Cikgu Rahim. Cikgu Rahim ni memang idola untuk hiking saya ni. Selalu duk ikut Cikgu Rahim ke mana-mana program yang dia buat untuk dia hiking, saya ikutlah. Ada yang boleh ikut berkelapangan, saya sentiasa join lah dengan Cikgu Rahim. Yang tu yang kenangan Cikgu Rahim. Kebetulan Cikgu Rahim ni bekas pengetua isteri saya dekat SMK Tun Said Syekh Barabah. Lepas tu kalau tengok Cikgu Ustaz Syahidan terkejut pula macam mana Cikgu Azam ada kat sini. Ustaz, sebab itulah yang tadi tu. Sebabnya duk ikut dengan Cikgu Rahim. Memang kenal lah Cikgu Rahim ni pun macam seorang bapak jugalah. Saya ni pun bukan muda sangat pun, nak dekat 40-an lah. Tapi disebabkan sikap perwatakan Cikgu Lilawati dengan Cikgu Rahim ni, kita rasa senang mendampingi orang-orang macam ni. Itu sajalah. Terima kasih Cikgu Rahim. Terima kasih Cikgu Lila. Terima kasih Ustaz Syahidan. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, saya rasa sebab selalu tiap-tiap malam kita bagi peluang, jadi malam ni nak jemput juga Puan Hajar Salbiah. Kalau ada apa-apa nak sembang dengan Ustaz, silakan Puan Hajar Salbiah. Terima kasih Cikgu Rahim. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Berbalik pada pengislaman pelajar-pelajar tu, saja nak tanya, yang diislamkan tu pelajar sajakah atau dengan keluarga sekali? Yang Islam pun, yang saya Islam tu pelajar pun ada, keluarga pun ada. Jadi maksudnya ustaz dan tim masuk ke kampung-kampung berdakwah dengan keluarga-keluarga sekali lah. Sebelum tu dia orang beragama apa? Mereka ni, mereka ni lah hanya kebanyakan dia Kristian. Tapi ada juga yang Kristian tapi memang tak mengamalkan cara hidup Kristian lah. Maksudnya dia lebih kepada macam mana? Macam tak ada agama lah. Ada juga yang macam tak beragama lah. Sebab dia macam bila duduk pedalaman ni dia bukan macam pagan lah. Maksud pagan ni yang tak beragama lah, dia juga macam tu lah. Oh, okey. Jadi kiranya kalau Kristian adalah mubalik Kristian yang bagi. Ya. Oh, memang ada. Jadi dia orang bebas. Kira bukanlah kata yang sampai kat situ tu agama Islam saja. Selain daripada agama yang dia orang anuti sebelum tu lah. Sebab dia kira macam ni, siapa yang sampai dulu. Siapa yang sampai dulu, contoh Kristian sampai dulu, dia Kristian lah. Kalau Islam sampai dulu, dia Islam lah. Tapi cuma kita kalau kita bila kita nak Islamkan ni lah macam pelajar sebagainya, sebenarnya kita kena ikut undang-undang lah. Kita ikut undang-undang. Sebab tu saya macam bila saya di SMK macam Bubuk pun ada baru-baru ni pelajar yang berminat nak masuk Islam lah. Tapi disebabkan bawah umur memang kita sebenarnya tak boleh pandai-pandai sebab kita ada undang-undang kan. Kalau ikut undang-undang kita Malaysia, kalau bawah 18 tahun mesti minta keizinan dia punya waris ataupun penjaga dia lah. Jadi kalau macam pengalaman kami di sana, kami buat surat lah kan, buat surat suruh mak bapak dia sign. Kalau mak bapak dia sign tu maksudnya mak bapak dia setujulah kan. Jadi bila dah setuju tu senang lah, maksudnya senang urusan lah bila dah setuju kan. Sampai satu tahap tu kita macam ubah dia punya nama kan. Ubah nama tu sebenarnya kena ikut proses undang-undang lah. Kita tak boleh suka-suka hati nak tukar agama kan. Jadi menyebabkan tak ada masalah lah sebab kita dah dapat keizinan daripada ibu bapa lah. Jadi jadi bimbingan dakwah yang bagi tu tiap-tiap bulan ke tiap-tiap minggu ke tiap-tiap hari dia orang ada satu macam ada kuliah ke yang macam mana dia mendapat dia macam ilmu-ilmu. Dia biasanya macam ada ni lah, bila dia dah memeluk agama Islam macam ada program lah. Ada program bimbingan untuk mereka ni lah. Okey, terima kasih Ustaz. Sama-sama. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, rasanya cukuplah program kita, interaksi kita pada malam ni. Saya rasa program kita nak sampai ke penghujungnya dah. Untuk mengetahui tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk malam besok, tetamu kita ataupun khalifah atau ustaz kita untuk malam besok adalah Ustaz Abdullah bin Ramli Al-Hafiz daripada SMKA Syekh Abdullah Fahim akan bersama dengan kita insya-Allah. Jadi untuk penutup pada malam ni, saya nak mohon sangat kepada Ustaz untuk membacakan doa untuk kesejahteraan kita semua, untuk kejayaan kita, kehidupan kita di dunia dan akhirat insya-Allah. Jadi saya silakan Ustaz untuk baca doa untuk kami aminkan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'al lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasitu wa 'allimna minhu ma jahiltu warzuqna tilawatah ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Tuan-tuan dan puan sekalian, sekali lagi kita ucapkan jutaan terima kasih kepada Ustaz dan juga kepada tuan-tuan dan puan sekalian yang terus istiqamah bersama dengan programnya. Jadi sampai setakat ini saja program kita pada malam ni. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi malam esok tuan-tuan dan puan. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Cik Ya, Ibrahim. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Cik Ibrahim. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.